Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung balik. Okey, isi pelajaran kita. Kalau sebelum ni cikgu dah ajar tentang kulat alga. Okey, yang ketiga ya, untuk isi yang ketiga hari ni kita nak tengok tentang protozoa. Okey. So untuk protozoa dah ingat, recall sikit lagi ya. Recall semula. Untuk mikroorganisma ini dia dibahagikan kepada 5 kelas ya, iaitu kelas ulat, kelas apa tu? Alga, ketiga protozoa, keempat bakteria dan kelima adalah virus. Cikgu dah ajar tentang kulat, cikgu dah ajar tentang alga. Jadi yang ketiga ini cikgu terangkan tentang protozoa. Okey, kita tengok protozoa. Okey, untuk protozoa, mula-mula kita tengok kepada saiz dia. Ya. Berapa besarkah protozoa ini? Okey, protozoa ini adalah mikroorganisma yang kebanyakan protozoa ni dia adalah mikroorganisma yang unisel ya. Kebanyakan dia. Kalau alga dan kulat kita dapati dia, kalau saiz dia ada saiz yang boleh nampak dengan mata kasar, ada saiz yang kena pakai mikroskop tengok. Tapi kalau untuk protozoa ni dia kebanyakannya adalah unisel. Kalau unisel tu dia kecil, ukuran dia antara 5 mikrometer hingga 250 mikrometer dan dia dilihat dengan mikroskop cahaya kuasa rendah. Ya, jadi mikroskop kat Mak boleh tengok protozoa ini. Dan protozoa ini lazimnya dia hidup secara berkoloni. Apa maksud berkoloni? Koloni ni maksudnya dia berkumpulan macam ni. So ini satu koloni. So dalam ni ada banyak protozoa. Ini kita panggil satu koloni ya. Contoh dalam gambar. Ni satu koloni, dua koloni, tiga koloni. Bila kita besarkan, inilah dia yang dipanggil sebagai satu koloni protozoa. Okey, so kita tengok pula bentuk dia. Macam mana rupa bentuk protozoa ni? Protozoa ni ada yang bentuk tetap, ya. Ada yang dia ada banyak bentuk, ya. Ada yang bentuk tetap, ada yang bentuk dia berubah-ubah, ya. Dia ada yang bentuk tetap dan ada yang dia bentuk berubah-ubah. Kita tengok contoh, ya. Contohnya. Kalau untuk yang bentuk tetap ni contoh protozoa yang glamour adalah Paramecium. Ni gambar dia. Kalau kita tengok bawah mikroskop, inilah dia rupa Paramecium. Bentuk dia seperti selipar, dia macam selipar ni. Dan dia mempunyai struktur-struktur. Dalam dia ni ada struktur-struktur ni. Kalau kita nampak kat sini, inilah struktur-struktur di dalamnya. Ya, ini the real picture yang kita tengok di bawah mikroorganisma. Dan kalau awak nampak di berbulu-bulu halus tepi ni ini dipanggil sebagai dia punya silia, kaki dia. So apa struktur yang dia ada? Mikronukleus, makronukleus, sitoplasma, vakuum makanan, vakuum mengecut, membran sel dan rambut halus yang dikenali sebagai silia. Ni dia, yang silia ni ni kaki halus ni kan kat tepi ni, itu silia dia. Kalau kita tengok rajah dalam buku teks, inilah rupanya kalau rajah dalam buku teks, kalau kita lukiskan untuk Paramecium, ya, sitoplasma ni yang dot-dot ni sitoplasma. Ni dia punya silia ya. Bahagian rambut halus ni silia dia untuk pergerakan. Bahagian luar ni dipanggil sebagai membran sel. Kemudian yang halus ni, satu halus ni dipanggil mikronukleus, paling kecil ya. Kalau yang besar ni dipanggil makronukleus. Kemudian ini adalah bintil-bintil makanan ataupun dipanggil sebagai vakuum makanan. Dan ini adalah untuk menyimpan air ya. Ini dipanggil sebagai vakuum mengecut. Jadi inilah struktur untuk protozoa, iaitu Paramecium spesies yang bentuk tetap. Protozoa juga dia ada yang bentuk tak tetap. Contoh yang bentuk tak tetap ni adalah seperti ameba spesies. Ini juga adalah mikroorganisma yang glamour ya. Kalau awak belajar sains, awak mesti kenal Paramecium tu macam mana, ameba tu macam mana. Kalau kita tengok di bawah mikroskop, inilah rupanya ameba.
Ya, ni kalau kita tengok bawah mikroskop, bentuk dia berubah-ubah. Sekejap bentuk dia panjang, sekejap dia bentuk dia bulat, sekejap lonjong, sekejap persegi ya. Dan struktur yang dia ada, ya. Struktur asal lah, nukleus, sitoplasma, ya, vakuol yang menyimpan makanan, vakuol mengecut ni biasanya menyimpan bendalih dan juga membran sel. Ya, kalau kita tengok daripada segi rajah dalam buku teks yang kita lukis, inilah rupanya untuk amoeba spesies. Okay, apa yang struktur yang dia ada bahagian paling luar ni, ya, bahagian paling luar ni dia panggil sebagai membran sel. Okay, kemudian yang warna hitam ni adalah dia punya nukleus. Sitoplasma ni adalah tempat di mana berlakunya tindak balas dalam amoeba. Okey, vakuum mengecut dia menyimpan air dan vakuum makanan ya. Ini adalah vakuum yang menyimpan makanan untuk amoeba. Okey, jadi kalau bentuk tetap, okey, contohnya adalah paramecium. Kalau protozoa yang mempunyai bentuk yang berubah-ubah adalah seperti amoeba. Protozoa yang mempunyai bentuk yang berubah-ubah adalah seperti amoeba spesies. Okey, seterusnya kita tengok kepada nutrisi, pemakanan dia. Apa yang dia makan? Okey, kalau untuk protozoa ni dia mengamalkan nutrisi yang pelbagai. Ya, dia ada pelbagai jenis. Contohnya, kalau untuk spesies ya, untuk spesies Euglena spesies, untuk protozoa yang nama dia Euglena spesies. Dia adalah menjalankan fotosintesis. Ya, sebab Euglena ni dia ada pigmen klorofil. Jadi dia boleh menjalankan fotosintesis. Dia buat makanan sendiri. Okey, dan ada juga protozoa ini yang parasit. Contohnya seperti Plasmodium spesies. Kalau parasit ni dia bergantung kepada perumah ya, perumah yang hidup ya, untuk dapatkan makanan. Dan juga kalau untuk amoeba spesies, dia mendapatkan nutrien melalui proses yang kita panggil sebagai fagositosis. Dan tunjuk dalam gambar tengok dalam gambar ni. Kalau untuk amoeba, this is amoeba. Macam mana amoeba ni mendapat makan makanan? Cara ini dipanggil sebagai fagositosis. Apa dia fagositosis ni? Ya, dia mengeluarkan unjuran. Ni unjuran yang dia keluarkan ya. Unjuran ini, dan unjuran ni dia berubah-ubah, dia macam jadi kaki palsu dia. Dia bergerak dan dia mengepung makanan. Katalah ini makanan ni kan. Dia memanjang, lama-lama dia panjang seluruh bahagian ni dan dia kepung makanan ni, dia absorb. Ya, kalau kita tengok rajah dia kat sini, inilah contoh rajah dia. Bagaimana proses fagositosis ini berlaku. Tengok ya, ini amoeba dia bergerak. Badan dia mempunyai bentuk yang tak tetap, dia sangat lembut ya, bentuk tak tetap. So bila ada makanan, dia mengeluarkan unjuran seperti yang ini ya. Dan unjuran ini bila dia membentuk curve macam ni, dia panggil sebagai unjuran pseudopodium. Pseudopodium ni akan mengepung makanan, okey, dan bila dia mengepung makanan, dia serap makanan itu dan dia membentuk vakuol makanan di dalam bahagian sitoplasmanya. Okay. Bila dia membentuk vakuol makanan dalam sitoplasmanya, maka makanan itu dicernakan dan nutrien akan diserap. Okay. Jadi cikgu ulang semula untuk corak pemakanan bagi protozoa ya. Dia ada pelbagai corak pemakanan ya. Mana tadi pemakanan nutrisi. Untuk protozoa ni dia ada pelbagai. Kalau untuk nutrisi dia, kalau dia yang membuat makanan sendiri ataupun kita panggil fotosintesis, dia punya contoh adalah Euglena. Okey, ataupun ada juga protozoa ni yang bertindak mendapatkan makanan. Nutrisi dia adalah parasit. Dia dapatkan makanan daripada dia dapat makan makanan daripada organisma lain. Dia dapatkan makanan daripada perumah dia. Contohnya adalah
plasmodium species. Ada juga protozoa ini yang menjalankan proses fagositosis, iaitu untuk ameba. Jadi inilah pelbagai cara nutrisi yang diamalkan oleh kumpulan protozoa. Dia bergantung kepada apakah spesiesnya. Kalau kata spesiesnya Nuclina, fotosintesis. Kalau spesiesnya Plasmodium, dia adalah parasit. Kalau dia adalah ameba, cara pemakannya adalah secara fagositosis. Ini dia tadi kaedah fagositosis oleh ameba spesies. Dia ameba bentuk tak tetap, dia nampak je makanan, dia mengeluarkan unjuran. Unjuran ini akan mengelilingi makanan. Unjuran ini kita panggil dia sebagai pseudopodium ataupun kaki palsu dia. Dan dia akan mengepung makanan dan dia akan membentuk vakuum makanan di dalam situ plasma, dan kemudian makanan itu dicerna dan nutriennya diserap. Okey, itu corak nutrisinya. Sekarang kita tengok macam mana cara dia membiak. Okey, untuk pembiakan protozoa, protozoa ni sebab kebanyakannya adalah mikroorganisma. Jadi kita tengok kepada dua contoh yang kita tengok mula-mula tadi. Satu adalah paramecium dan satu lagi adalah ameba. Dan dia adalah membiak secara aseks, iaitu kaedah belahan dedua. Okey, bagaimana belahan dedua ini berlaku? Tengok kepada rajah ini. Ini adalah paramecium yang sudah dewasa matang. Okey, bila dia dewasa matang, bila dia nak membiak, dia berlaku lekukan kepada bahagian sel membran dia, sama juga macam ameba. Dan kemudian, ni dia punya nukleus ni, sini nukleus dia. Okey, nukleus dia akan memanjang dan dia akan membahagi dua. Di sini nampak tak? Bahagian sitoplasma dia akan terputus di bahagian tengah dan membahagi dua, membentuk dua paramecium yang sama dengan induk. Kalau ini ameba, belahan dua membentuk dua ameba yang sama dengan induknya. Lebih detail dia rajah di sini. Ini rajah dia, dan pembiakan ini kita panggil sebagai pembiakan patah balik sini. Kalau pembiakan aseks dia kita panggil sebagai belahan dedua. Okey, ni belahan dedua. Sitoplasma membahagi dua untuk membentuk dua sel anak yang mempunyai bahan genetik yang serupa dengan induk. Kalau untuk belahan dedua, ni induk. Ini adalah sel anak. So sel anak dengan sel induk ni exactly the same. Dia macam mesin fotostat saja. Okey, kalau untuk protozoa yang menjalankan pembiakan secara seks, contohnya paramecium. Paramecium boleh membiak secara seks, iaitu melalui konjugasi. Konjugasi. Apa yang berlaku dalam konjugasi untuk paramecium? Tengok kepada rajah, kita rujuk rajah ni so ada dua paramecium di sini, dia mempunyai makronukleus dan mikronukleus. Tengok rajah, satu warna biru, satu warna merah dia punya mikronukleus. Kemudian mikronukleus ini dia akan duplicate. Dan dia akan bertaup dan dia bertukar bahan genetik. Proses inilah kita panggil sebagai konjugasi. Dia bertukar bahan genetik, kemudian dia terpisah semula, dan terpisah semula ini dia akan membahagi, dia akan duplicate dia membentuk 4 sel anak. Jadi ini adalah pembiakan seks yang dipanggil sebagai konjugasi untuk paramecium. Okey, kemudian kita tengok pula, seterusnya kita tengok habitat protozoa. Kat mana protozoa ni tinggal? Protozoa ini adalah haiwan yang hidup di air tawar. Air tawar tu kat mana? Kat kolam.
Kat longkang pun boleh. Okey, lagi kat mana? Kat parit pun boleh. Asal tu air tawar ya. Jadi habitat paramecium, paramecium di kolam longkang parit iaitu di air tawar. Kalau ameba pula, okey, sama juga, dia juga duduk di kawasan air tawar ya. Tetapi dia juga boleh dijumpai di tanah yang lembap. Okey, air laut dan juga perumah. So maksudnya ameba ni dia boleh hidup dalam organisma lain, ya. Perumah ni organisma lain. Kalau paramecium ni dia adalah kebanyakan dia duduk dalam air tawar saja, tapi ameba ni boleh, ya, selain daripada duduk dalam air tawar, dia boleh ditemui dalam tanah yang lembap, di air laut dan juga dalam organisma lain yang kita panggil perumah. Jadi itu penerangan berkaitan dengan protozoa. Saya ulang balik ya tentang protozoa tadi. Apa yang kita dah belajar. So saiz protozoa dia adalah kebanyakan unisel, bersaiz kecil ya, 5 mikrometer hingga 250 mikrometer. So macam mana nak tengok? Boleh nampak dengan mata kasar? Tidak, kena guna mikroskop. Dan kebanyakannya hidup dalam koloni ya, dia adalah berkoloni. Koloni itu apa? Dia hidup dalam grup macam ni. Cikgu dah lukiskan kat sini ya. Yang ada banyak protozoa hidup dalam koloni dia. Macam kulat roti ya. Dia berkoloni. Dan protozoa ni ada pelbagai bentuk. Ada yang bentuk tetap, ada yang bentuk berubah. Contoh yang bentuk tetap macam paramecium. Ini paramecium. Struktur paramecium. Kalau yang bentuk berubah-ubah, contohnya adalah seperti ameba. Dua-duanya adalah unisel ya. Ini adalah ameba. Struktur-struktur ni awak kena ingat. Apa dia ada? Dia ada membran sel, dia basic lah, membran sel, cytoplasma, nukleus dan vacuole. Kalau tadi paramecium tu dia special sikit, dia ada struktur untuk dia bergerak, silia. Kemudian tadi ini adalah nutrisi dia. Dia boleh ditemui sama ada kalau euglena fotosintesis, kalau yang parasit plasmodium, kalau untuk ameba dia adalah secara fagositosis ya. Apa dia fagositosis? Dia menggunakan kaki palsu yang kita panggil pseudopodium untuk memerangkap makanan, kemudian dia cernakan makanan yang dia dapat tangkap itu di dalam dia bentuk dulu vakuum makanan, kemudian dia cernakan dalam sitoplasma. Dan cara pembiakan dia, kalau secara aseks adalah belahan dua. Belahan dua induk dengan anak sama. Kalau secara seksual dia adalah secara konjugasi. Dan akhir sekali habitat dia boleh dijumpai dalam air tawar. Kalau kebanyakan paramecium dia hanya di air tawar, tetapi kalau untuk ameba dia boleh dijumpai sama ada di dalam air tawar ataupun di tanah lembap, juga di laut dan perumah. Jadi itu saja untuk penerangan protozoa. Jika tak faham, ulang balik video ini sehingga faham, buat nota, kemudian jawab soalan yang akan cikgu berikan kemudian. Itu saja. Sekian, terima kasih.